أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Terima kasih dan dihormati Al-Fadhilah Imam, seluruh pegawai dan ahli kuasa masjid, khususnya kepada seluruh muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat hadir lagi untuk kita menunaikan salat subuh berjamaah. Terusnya kita dapat sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis kita pada pagi ini hadis yang ke-17 daripada kitab Sabda Junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk hadis kita pagi ini iaitu jangan pandang rendah dosa kecil. Jangan meremeh-remehkan dosa kecil. Baik. An Anasin, daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy'ari kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqati. Baik, rawahu Bukhari. Sesungguhnya kamu melakukan satu amalan. Kata Anas, sesungguhnya kamu melakukan satu amalan, iaitu dosa yang dikira pada penilaian kamu lebih halus dari rambut. Sedangkan kami pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggapnya sebagai perkara yang memusnahkan. Baik, tuan-tuan sekalian, ulama menguraikan hadis ni yang pertama iaitu menjelaskan sifat manusia yang memandang remeh terhadap maksiat dan dosa kecil. Bahkan mereka menganggapnya lebih kecil daripada rambut, dan seolah-olah tiada ada apa-apa daripada perbuatan itu. Maka sebab itu sebahagian manusia mereka memandang rendah, memandang mudah dosa kecil. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang dibaca tadi tuan-tuan berkaitan dengan apa yang disebut oleh Anas, Sayyidina Anas. Dia kata kami zaman Nabi SAW, dosa kecil pun kami pandang satu benda yang sangat memberat ataupun benda yang boleh memusnahkan. Jadi tuan-tuan sekalian, pandangan ataupun terhadap dosa tu tuan-tuan, seorang tu dia pandang pada dosa yang dia buat tu, iaitulah berdasarkan pada iman. Kalau iman dia nipis,
Dia buat dosa kecil, dia rasa biasalah dosa kecil. Nampak tuan. Biasalah dosa kecil. Bukan susah dosa kecil ni. Dia kata Tuhan ampun bila kita sembahyang, bila kita baca Quran, bila kita bersedekah. Maka dia kata Allah dah ampun dah dosa kecil ni. Tak perlu kita bertaubat. Dia nampak ke tu. Sedangkan Sayyidina Ali kata, kamu jangan pandang yang kamu buat tu dosa kecil. Tetapi kata Sayyidina Ali, kamu kena pandang, kamu kena ingat, bila saja kamu melakukan dosa, maknanya kamu telah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kamu telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Pada itu kamu kena ingat, bukan kecilnya dosa kamu buat, tapi kamu kena ingat siapa yang kamu derhaka, siapa yang kamu ingkar perintahnya. Maka tentulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu orang beriman ni tuan-tuan, walaupun dosa kecil dia buat, dia rasa menanggung satu bebanan yang sangat besar. Apatah lagi lah kalau buat dosa besar. Hak kecil pun dia rasa teruk dah. Itu ciri-ciri orang yang beriman, yang kuat imannya. Tapi orang lemahnya, dia tak rasa apa lah. Dosa kecil pun dia tak rasa apa. Dosa besar pun dia rasa tak apa. Boleh bertaubat. Itu tuan-tuan. Maka sebab itu, Sayyidina Anas dalam hadis ni, dia sebut, dia kata, bila buat, dia kata, jangan duk rasa walaupun dosa tu kecil. Dosa tu kecil. Contoh tuan-tuan, buang sampah merata-rata. Itu dosa kecil. Naik kereta, piak lempak kot tingkap. Ada seorang sahabat tuan-tuan, dia cukup anti panggil lagu ni. Dia naik motor kah, dia tengok orang lempak sampah, buang sampah kot tingkap kereta tu, dia sanggup pergi tahan kereta tu. Kereta dia sama peka semua. Naik motor pergi tahan, dia berhenti, dia tahan, dia nasihat. Dia tanya, ni siapa yang lempak sampah tadi? Orang tu sahabat kata, anak saya lah encik. Dia kata, kali pesan kat anak, dia kata, sediakan plastik dalam kereta, dia kata, jangan duk buang sampah rata-rata. Dia cukup cermat. Jadi buang sampah rata-rata tu dosa kecil. Kita ada tempat buang sampah. Ada tong sampah, ada tempat yang untuk kita buang sampah. Tapi kita pakai ikut dan saja. Tambah kertas kecil-kecil, gulung-gulung, lempak tepi jalan. Itu ulama kata sebahagian daripada dosa kecil. Apa ada lagi? Pegang Quran tanpa ada wudu. Itu dosa kecil. Ulama kata, kita pegang Quran tanpa ada wudu, tanpa sebab-sebab yang mengharuskan kita pegang Quran tersebut. Kalau kecuali kata kita jumpa Al-Quran itu di tempat yang tak sepatutnya, kalau kita biar lagi, akan menjadi lebih teruk lagi orang pijak kalau gimana mudarat pada Quran tu. Maka ketika tu, maka kita diharuskan ambil pegang Quran tu, letak di tempat yang sepatutnya. Dia pegang Quran, tak ada wudu, dosa kecil. Quran, satu patih ayat Quran tu. Kalau terjemahan tu, ada ulama kata tak apa. Terjemahan tu yang diterjemah dalam bahasa kita tu kan, tafsir Quran, Quran terjemahan. Macam kalau lah banyak Quran terjemahan tu, jadi ada ulama yang mengharuskan. Tetapi ada ulama kata, kalau tafsir Quran ditulis Arab, mentafsirkan Quran tu, kitab-kitab tafsir Quran tu, dia kata kena ada wudu. Sebab huruf Quran itu semuanya, Al-Quran dan kitab tafsir itu, dia kata tulisan ulama itu juga dengan tulisan Jawi bahasa Arab, maka dia kata kena ada wudu. Itu tentang pendapat-pendapat ulama lah. Jadi kita secara umumnya tuan-tuan, pegang Quran tanpa wudu, tanpa sebab yang harus, maka dosa kecil. Dosa kecil tuan-tuan. Apalagi dosa kecil, membazir air. Kita guna air berlebih-lebihan, terutamanya bila kita berwudu, habis sembahyang di rumah ataupun di masjid.
Kita berlebih-lebihan guna ayat tu. Basuh kaki pun dah 3-4 cebok. Kalau ayat tak ada, boleh pula dia berjimat. Ayat tak ada tu Allah bekas cebok tu habis daripada muka sampai kaki. Semua boleh. Bila ayat tak ada. Tapi bila tak ada masalah ayat, boleh tengok juri kaki saja pun 3-4 cebok. Tu baru kaki tak jemput muka lagi. Membazir ayat. Patah lagi dalam wudu. Nabi pun pesan. Nabi kata, jangan membazir wudu walaupun kamu berwuduk dalam sungai. Kita wuduk ayat sungai kalau apa kan duk mengalir saja. Tapi hak tu pun Nabi pesan, jangan membazir. Jangan membazir. Nabi kata sempurna kalau wuduk tu dengan cara yang terbaik. Itu tuan-tuan. Lagi membazir masa. Bazir masa yang ada itu perlu banyak digunakan untuk perkara-perkara yang bawa kepada kebaikan, tapi dia habiskan masa kepada yang tidak memberi faedah. Tak bagi faedah, duk ikut dan saja, main suatu tempat tu dia ada dam lah macam-macam tu, tak ada apa. Suatu duduk ke tepi jalan, duduk lepak tepi jalan, setiap orang lalu dia tegur. Tengok macam-macam. Nabi pun larang. Nabi kata jangan duduk tepi jalan. Ada sahabat kata kami Rasulullah duduk juga tepi jalan, duduk sembang semua, bolehkah? Nabi kata boleh, tapi tunaikan hak jalan tu. Tunaikan hak jalan tu Nabi kata. Apa hak jalan itu? Jawab salam ataupun memberi salam. Kemudian apa lagi? Tundukkan pandangan. Tak apa. Apa benda pun jangan duk kata apa. Lepas tu jaga mulut. Yalah biasalah. Duduk tepi jalan. Orang lalu bagai-bagai. Tak ni macam ni, tak lagi dia kata. Ini macam-macam. Jadi sebab tu dia tak bagi. Bazir masa. Dia bazir duit ringgit. Tenaga semualah. Tenaga duit ringgit kita yang Allah bagi. Membazir ke arah yang tidak berfaedah. Dia ada membazir ke arah faedah, ada yang kepada yang buat dosa. Tak buat faedah ni dia belanja saja suka-suka tu, tapi bukan maksiat. Maksiat dosa tu. Beli tiket nak pergi tengok Coldplay kan contohnya. Hak itu kan. Manusia lah ni dia ada sifat kurang ajak lah. Berapa kurang ajak tuan-tuan, mufti tegur lah. Mufti nasihat lah, jangan pergi tengok konsert tu. Jangan pergi juga sampai berapa puluh ribu. Tu siapa nak jawab tu? Puluhan ribu penuh di stadium puja kumpulan yang kita apa tahu dengan kesyirikan, dengan keburukan dan kekejian mereka tu. 80 ribu pergi puja apa-apa tu. Puja lah pergi sanjung, pergi dengar tu. Habis sampai RM100 lebih tiket paling murah. Duduk tengah hujan pun sanggup. Tu tuan-tuan. Tidak ada rasa takut pada Allah, dan dalam keadaan sahabat-sahabat di Palestin dibuli, dibunuh, di macam-macam. Tak ada sensitif. Itu sebahagian masyarakat dalam negara kita. Tak ada rasa sensitif, tak ada rasa takut pada Allah Ta'ala. Buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah yang sangat keji. Hak tu bukan saja dosa kecil, beli tiket lagi, buat benda yang haram, banyak bertimul-timul lah dosa. Tapi ada juga pergi sembahyang tapi tu. Peminat setia tu, tapi sembahyang tak tinggal. Daripada era dia kata, sembahyang apa dia kata, tengok. Sembahyang tanggungjawab. Satu-satu dosa. Sembahyang macam mana pun keadaan mesti buat, sebab itu tanggungjawab. Kemudian kejahatan yang lain itu dosa juga. Itu satu dosa. Sembahyang kena buat. Cuma kita kembalilah apa yang Allah sebut dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya sembahyang itu mencegah seseorang daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar yang jahat. Jadi dengan sembahyang tu mudah-mudahan Allah jauhkan daripada perkara keji dan mungkar. Tapi kalau duk sembahyang duk buat lagi perkara mungkar, kena cek semulalah tak mana tak kena sembahyang tu. Tak mana lemahnya ataupun kekurangan pada solat tersebut.
Jadi tuan-tuan, itu di antara dosa kecil. Dengar lagu, dia lalu. Kan, duduk rumah dengar lagu. Tapi kalau buka sampai mengganggu jiran tu bukan dosa kecil dah. Jadi dosa besar sebab mengganggu orang dengan benda-benda yang tidak bermanfaat. Dekat dia dengar seorang-seorang, dia minat lagu Ustaz tu juga. Doktor kita tak tahu nak abad dengan tangan duk guru. Apa minat? Kan? Sak lagu Ustaz ikut cita rasa. Itu tuan-tuan. Jadi benda-benda gitulah, perbuatan-perbuatan gitu ulama sebut di antara dosa kecil yang Allah ampun dengan kita melakukan amal soleh. Tetapi kata Anas bin Malik, walaupun macam tu, dia kata jangan pandang mudah. Sebab dia kata kami zaman Nabi SAW, walaupun ianya dosa kecil, tapi kami anggap dia al-mubiqat. Anas sebut al-mubiqat. Al-mubiqat ni tuan-tuan, perkara yang membinasakan seseorang. Kerana hadis Nabi sebut ijtanibu sab'a al-mubiqat. Nabi kata hendaklah kamu jauhkan diri kamu daripada 7 benda yang membinasakan kamu. Hadis ni kita baca dah dalam kitab hadis sebelum ni. Hadis penawar hati, kita baca dah ada hadis ni. Nabi kata kamu hendaklah jauhkan diri kamu daripada 7 perbuatan yang boleh membinasakan kamu. Dosa-dosa besar. Yang pertama syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anas bin Malik pun sebut, dia kata dosa kecil bagi kami di atas zaman Rasulullah, bagi kami sahabat Rasulullah, kami pun memandang ia al-mubiqat. Maknanya benda-benda ataupun perkara-perkara yang boleh membinasakan, yang boleh melemahkan iman, boleh merosakkan jiwa dan boleh menyebabkan seseorang itu dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi apabila dia kata dosa kecil diambil mudah dan dipandang remeh, maka dosa besar yang mewajibkan pelakunya bertaubat dengan taubat nasuha, iaitu taubat sertai dengan penyesalan dan keazaman yang tinggi untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi semua orang dia pandang kecil, dosa kecil, dosa besar, dia kena bertaubat pada Allah. La saghirata ma'al israri wala kabirata ma'at taubati wal istighfar. Tiada dosa kecil apabila berterusan melakukannya, dan tiada dosa besar dengan sebab taubat dan istighfar. Jadi tuan-tuan sekalian, la saghirata ma'al asghar, tak jadi dosa kecil apabila berterusan melakukannya. Maknanya asal benda tu dosa kecil, tapi bila selalu buat, pandang rendah dosa kecil itu, dia tak jadi dosa kecil lah tuan-tuan. Dia akan jadi dosa besar yang perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dosa kecil, beza dosa kecil dosa besar ni, dosa kecil Allah ampun bila kita melakukan amal soleh. Dosa besar Allah ampun bila kita bertaubat. Dosa besar kita mohon taubat kepada Allah, mohon Allah ampunkan kita dan mohon Allah maafkan kita. Kita pun minta ampun dan maaf. Kan bulan Ramadan kan, dia sebut Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anna. Ampun dan maaf daripada Allah Ta'ala. Jadi bila mana selalu duk buat dosa kecil, maka dia tak jadi dah dosa kecil tuan-tuan, jadi dosa besar. Sebab tu ada ulama sebut dalam kitab Penuh Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia senaraikan, dia kata ada dosa-dosa kecil itu, dia kata boleh jadi dosa besar dengan sebab apa? Okey, yang pertama, dosa kecil lah. Dosa kecil macam contoh-contoh yang anda sebutkan tadi. Tapi dia akan jadi dosa besar. Sebab apa tuan-tuan? Yang pertama kata Syekh, iaitulah memandang remeh-temeh ataupun memandang rendah pada dosa kecil. Allah dia kata dosa kecil je, selagi kita baca Quran Allah sekali, Tuhan ampunnya lah. Nampak tuan-tuan? Itu makna dia pandang remeh. Dia pandang rendah ataupun dia ambil mudah dengan dosa kecil. Jadi kalau begitu perasaan sifat dia ada, bila dia buat dosa kecil tuan-tuan, maka ulama kata dia sudah jadi dosa besar. Allah tak ampun perbuatan itu dengan dia bersedekah
dengan dia sembahyang, dengan dia wuduk, dengan dia melakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Jadi Allah nak ampun macam mana? Dia kena bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia buat dosa kecil Ustaz, takkan kena bertaubat? Ya, tapi sebab dia pandang rendah. Seolah-olah dia hina dosa kecil tu. Maka sudah menjadi dosa besar. Sebab apa? Dosa, sebut saja dosa, maknanya dia telah derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lepas tu bila buat dosa kecil pun tersilap, maka kena astagfirullah. Kita juga kena beristighfar kepada Allah Ta'ala di atas ketelanjuran kita melakukan dosa kecil tersebut. Baik, yang kedua ulama kata sukacita dan bermegah-megah dengannya. Yang kedua, dosa kecil tu jadi dosa besar. Apa dia? Seronok bila buat dosa kecil tu. Seronok. Ambil kita kat konsep, beli dah, jom. Syok. Si adalah status lagi, Facebook lagi, grup lagi. Abang ni kami main, bagusnya penyanyi dia. Tu je. Seronok buat dosa. Seronok buat dosa, lepas tu berbangga-bangga, megah pula. Syok pula dengan dosa tu. Berapa ramai orang yang buat macam tu, tuan-tuan. Ni bukannya dosa kecil, dosa besar pun orang seronok. Dia tidak menutup aurat, dia tangkap gambar, ambil gambar, dia share dalam media dia, status ke Facebook dan sebagainya. Berapa friend dia? Kalau 1000 orang tengok aurat dia. Sebab tu bila kita ada gambar keluarga, elaknya janganlah. Kalau nak letak pun perhatikan betul-betul semuanya menutup aurat. Itu tuan-tuan. Dan orang-orang yang telah kembali, orang yang telah insaf, orang yang sebelumnya dia tidak menutup aurat tapi dia sudah insaf, kita tidak boleh siarkan gambar dia tu. Ataupun memang dia tak insaf lagi, kita siarkan gambar dia tu dengan tujuan nak hina dia pun tidak boleh. Apatah lagi orang sudah insaf. Macam dulu seorang tengok nama yang Sabri Yunus kahwin tu, perempuan Lucy dia tu, yang editan tu kan. Sebelum tu dia Islam, dia tak pakai tudung. Bila dah meluk Islam, dia pun beritahu, dia kata janganlah sebarkan gambar-gambar saya sebelum saya masuk Islam, dia kata. Sebab satu dia tak tutup aurat. Kalau dia pakai tudung, dia tutup aurat, jadi kena hormat. Tak boleh. Siapa-siapa pun gambar yang tidak meledahkan aurat, kita jangan siarkan. Baik. Jadi tuan-tuan, dosa kecil jadi dosa besar sebab apa? Seronok bermegah-megah dengan dosa kecil. Bayangkan tuan-tuan, orang buat dosa besar, dia seronok pula buat dosa besar, seronok pula duk menari minum arak. Syok, dia kata lama tak kenal lagu ni. Tu dia. Lepas tu habang ke orang pula. Lagi sakit. Baik, yang ketiga, bermudah-mudah dengan pengampunan Allah. Bermudah-mudah dengan pengampunan Allah. Maksudnya macam mana? Allah dia kata dosa kecil saja, tak minta ampun pun Tuhan ampun. Tak minta ampun pun Tuhan ampun. Kita sembahyang banyak-banyak, kita sedekah banyak-banyak, kita selawat banyak-banyak, Tuhan ampunlah. Dia kata apa kalau dosa kecil saja? Nampak tuan? Tuhan tu Maha Pengampun. Dia kata dosa besar pun Tuhan ampun, tak kala dosa kecil Tuhan tak ampun. Lagu tu dia cakap, lagu tu dia faham, sudah jadi dosa besar. Bila dia buat dosa kecil. Sebab dia mudah sangat dengan pengampunan Allah, sedangkan dia tidak berusaha untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati tuan-tuan, bila mana kita melakukan sesuatu yang tidak baik, hati-hati bila kita berbicara. Takut kita termasuk golongan orang yang memandang mudah dosa-dosa kecil. Baik. Yang keempat, melakukannya secara terang-terangan. Ulama kata dosa kecil tu jadi dosa besar, apa dia? Kita buat jelas-jelas, tunjuk ke orang, terang-terang kita buat, tak sembunyi-sembunyi. Maknanya itu termasuk berbangga lah. Berbangga bila melakukan satu benda yang tidak baik.
Orang buat dosa ni tuan-tuan, Allah Rabbi, terlanjur pun kadang-kadang dia maknanya dosa. Sebab tu kita ni, aib kita ni Allah Rabbi. Kalau Allah buka aib kita ni tuan-tuan, tak tahu nak habaq luruh lagi muka. Dosa-dosa, kesilapan-kesilapan yang kita buat, tidak ada siapa pun tahu kadang-kadang tu. Jika Allah buka aib kita tu, Allah Rabbi tuan-tuan. Tapi itulah Maha Pengampunnya Allah. Sebab tu sangat jadi satu dosa yang besar bila kita buka aib orang. Sebab tu Nabi sebut hadis, siapa yang tutup aib sahabat dia, maka Allah akan tutup aib dia. Tapi kalau dia buka aib, keaiban sahabat dia, kawan dia, maka Allah akan buka keaiban dan aib dia. Sebab tu aib orang tuan-tuan jangan duk buka, jangan duk sembang. Kecuali ada sesuatu benda yang kita perlu untuk kita nak nasihat ataupun nak peringatkan orang lain. Dengan sebab orang buat jahat tu memang dia buat jahat terang-terang dah. Dia seronok dah dengan jahat dia tu. Maka kita sebut tu bukan tujuan nak malukan dia, tapi kita nak inzar, kita nak peringatkan orang lain jangan ikut manusia makhluk yang seperti itu. Itu tak apalah. Bukan tujuan kita nak hina dia, kita nak ingat orang lain jangan diikut makhluk ni, penipu muhum sak ni. Tu tak apa tuan-tuan. Bukan kita jadi tak apalah dia tipu pun, nanti dia bertobat, itu kita bela dia. Orang buat maksiat kita tak boleh bela, kita tak boleh sokong, sebab dia buat maksiat. Jadi kita tak boleh bela, tak boleh sokong, tak setuju. Jangan rasa bersetuju dengan orang-orang melakukan maksiat. Tak boleh, sebab itu syubhah ataupun kita bersyubhah dengan dia. Biarlah kita jadi orang yang ajak, bimbing ke arah kebaikan, jadi penyuruh kepada kebaikan, dan juga penghalang orang daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi yang keempatnya, dosa kecil jadi dosa besar, dia buat tu tuan-tuan secara terang-terang, jelas-jelas dia tunjuk ke orang, tu bukan sembunyi tu. Baik, yang kelima iaitulah dilakukan dosa kecil itu, ulama kata bila dilakukan oleh orang yang alim. Kita semua alim ni reti. Maknanya orang yang reti hukum hakam, tapi dia buat juga. Dia buat juga, dia dosa besar tuan. Orang-orang alim, orang yang reti. Itu nak duk sebut selalu, ustaz-ustaz, kan? Kamu isap rokok, kamu tunjuk ke orang. Dia duk rasa Allah rokok tu makruh. Ya, kamu ustaz, kamu orang alim, tak boleh kamu isap rokok depan orang. Ingat tu. Nak jadi dosa apa tu? Tak payah hebat, dia tahu diri lah. Benda yang tiap elok, ustaz-ustaz pergi buat, orang alim pergi buat. Nak jadi apa tu? Sebab tu contoh lagi mudah. Buat benda yang tidak baik, orang jadikan sebagai panduan. Dia orang reti, tahu bab hukum agama, tapi tak buat. Reti bab hukum, reti bab kelebihan mengaji sembahyang jemaah, tapi jemaah tak pi. Reti bab hukum hakam. Itu adalah hadiah akhir zaman. Ada satu hadis, mafhum hadis Nabi sebut, akan tiba satu masa nanti manusia akan berkumpul mengambil masa yang begitu lama. Maksudnya orang pergi sembahyang jemaah, masjid ataupun surau ataupun tempat dirikan solat jemaah tu, Nabi kata duk tunggu dalam tempoh masa yang begitu lama. Sebab apa? Tidak ada imam yang boleh mengimami solat tersebut. Tuan-tuan, tu akan berlaku di akhir zaman, Nabi sebut. Tak ada orang boleh jadi imam, tunggu punya tunggu. Tak apa, tak boleh jadi imam. Jadi ulama huraikan hadis ni, dia kata yang pertama sebab apa tak ada orang boleh jadi imam? Yang pertama ada sebab manusia ketika tu sudah tak minat lagi dah bab-bab ilmu ni, bab-bab ilmu agama, apatah lagi bab-bab jadi imam dan sebagainya. Orang tak apa nak ambil peduli dah.
Dia lebih dengan seronok pangkat kuasa dan sebagainya. Bab akhirat ni dia tak apa nak peduli. Dengan dia kata, tak apalah, dia belajar tinggi-tinggi jadi makmum sudahlah. Nampak tuan. Ada orang faham betul. Tak payah belajar tinggi lah jemaah ni, kita jadi makmum sudahlah. Ramailah boleh jadi imam. Itu tak boleh tu. Satu ketika yang jadi imam, layak jadi imam tu keuzuran dan sebagainya. Hak lain tu pandang rendah bab sunat jemaah. Jenah tunggulah tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama menghuraikan hadis ni, iaitu ulama kata zaman tu bukan tak ada. Ada orang boleh, tapi hak boleh tak pergi masjid. Kan? Hak reti jadi imam tu surau dia tak pergi masjid pun dia tak pergi. Jadi orang tak boleh nak tumpang ilmu dia tu. Ada lagu tu. Masjid tuan tak tahulah, ada tempat yang Nabi tu orang mengadu kat dah, ustaz Allah tak tahu nak buat apa pasal apa. Imam kami hak tu lah dia. Hak tu dan kawasan ni ada dia kata banyak taman ni ustaz. Lepas tu pergi mana? Depa tak minat nak baca mana. Nampak tuan. Ustaz ni dia mengaji nak makan gaji lah. Dia bukan ngaji nak khidmat sebahagian tu. Tu jadi guru. Dia tak nampak untuk nak berkhidmat dengan ilmu dia tu. Jadi kena ada lah, bila dah belajar tentang ilmu agama ni, boleh tak boleh mengajak, berilah khidmat kepada masyarakat. Satu tuan-tuan. Allah Rabbi kita pikir yang ni tuan-tuan. Ana pikir ni takut tuan-tuan. Masa ana nak pergi mengaji bila sebelum ana balik. Bila ana beritahu kat keluarga ana nak sambung lagi. Ayah ana pun hantar surat, satu surat tuan-tuan untuk 90-an. Mana ada telefon. Dia pun tak surat anak dia datang baliklah dulu. Dah 4 tahun dah tak balik. Adik-adik pun duk ingat. Kita berfikir tak apalah ayah suruh balik. Balik. Sebelum balik tuan dia duk fikir aku ni dah mengaji 4 tahun. Lagu manalah bila balik kampung besok. Nak sumbang ilmu yang aku belajar ni boleh tak boleh. Takut tuan-tuan, takut. Sebab kita mengaji, orang kampung pandang kita hanu reti dah. Kena ada sumbangan bab ilmu ni. Bimbang kita tuan-tuan. Anda berdoa tuan-tuan, ya Allah sekiranya aku mengaji ni ada sekiranya aku balik tempat aku nanti, aku boleh berkhidmat untuk agama kamu ya Allah, bagi aku sampai. Anda doa tuan-tuan. Bagi aku sampai di kampungku. Tapi kalau aku balik, ilmu yang aku ada ni aku tak boleh sumbang. Jangan bagi aku balik. Takut. Lalu doa tu. Jangan bagi aku balik ya Allah. Kenapa jangan bagi aku balik kampungku, tempat aku. Sekiranya aku balik ni tak ada apa yang aku boleh bagi pada masyarakat. Doa tu. Sebelum balik. Bimbang, takut hak kita belajar tu hanya untuk kita saja. Jadi bila balik tak naik atas kapal tu, ya Allah Rabbi takut tak tahu nak kata. Duk fikir doa tu. Duk fikir duk kita doa tu. Anak pun beritahu kat amanah surat tu, doalah kalau balik tak ada sumbangan apa jangan bagi balik. Serah kat Allah dah tu dapat macam mana pun. Jangan bagi balik. Jadi bila balik tu takut ya Allah atas kapal tu. Fikir macam-macam. Yalah dah kita doa macam tu. Fikir macam-macam. Bila sampai pula di KL tu nak naik pula KL ke Al-Ustaz. Balik kepala batas ya, naik kapal kawan tak apalah kita ambil tiket sampai Al-Ustaz lah senang dia kata, keluarga tak payah duk ambil Kuala Lumpur. Turun di KL nak naik ke Al-Ustaz pula duk ingat lagi doa tu. Ya Allah. Selamat sampai duk atas kereta nak balik kampung pun duk fikir juga doa tu. Sebab kita doa macam tu. Tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat yang Allah bagi ilmu peluang untuk belajar, maka ingatlah tanggungjawab kita. Berilah sumbangan pada masyarakat. Masjid surau sangat memerlukan kita sebenarnya. Jadi imam, tolonglah mengajak sekadar mana ilmu yang kita ada. Itu kewajipan kita sebenarnya. Daripada tak ada imam ada dah, ialah imam ada. Imam pun kadang-kadang dia pun nak rehat. Dia tengok orang ada orang boleh di imam, sila naik di imam. Sebab selagi mana ada imam kita tak boleh pandai-pandai. Tapi kalau imam kata sila nak jadi imam, dia izin kita boleh naik lah. Macam bila nak qomat lah, ada qomat pun dia kena izin imam dulu. Imam kata okey boleh qomat, ataupun dah tetap masa dah dia pun qomat.
Jadi tuan-tuan, maka sebab tu dosa kecil bila orang reti dia buat. Tak dia dosa kecil dah. Dia akan dosa besar sebab apa? Orang akan tiru. Orang kata, dia tu buat, dia tu ngaji tinggi, dia buat boleh. Nampak tuan-tuan. Jadi benda tu orang akan pegang. Maka sebab tu tuan-tuan, maka semoga kita semua ni, kita alim, kita pakat mengaji belakang dah. Kita tahu dah apa hukum hakam ni, maka berhati-hatilah. Mudah-mudahan kita buat tu bukan atas keterlanjuran kita, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita insya-Allah. Baik. Last kali dan Rasulullah bersabda, iyyakum wal muhaqqarati az-zunubi fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Maksudnya hendaklah kamu menghindari dosa kecil, Nabi kata. Maka sesungguhnya ia berkumpul pada diri seseorang lelaki sehingga memusnahkannya. Nabi kata beringat yang buat dosa kecil, sebab dosa kecil ni dia akan tetap ada pada seorang selagi mana dia tak beristighfar pada Allah sehingga ianya boleh memusnahkan dia. Selagi mana dia buat dosa kecil itu, dia pandang rendah, maka dosa kecil itu akan memusnahkan dia. Kata Imam Ghazali, dosa kecil yang berterusan sangat beri kesan untuk menghitamkan hati. Ia umpama air yang menitis berterusan ke atas batu. Imam Ghazali kata dosa kecil ini dia kesan pada menghitamkan hati, macam air yang sentiasa menitik di atas batu. Air tu lembut, batu tu keras, tapi berpanjangan duk titik atas batu, batu tu akan berlubang tuan-tuan. Air tu lembut kan, tapi sentiasa duk titik, duk menitik tu atas batu tu. Kita tengoklah dulu rumah kita, depan rumah kita tu tar simen, tapi betul yang atap air hujan turun tu kan, jadi apa simen tu tuan-tuan, keras tu, air turun bukan setiap hari, tapi beberapa tahun nampak berlubang tak tar ataupun simen tu. Nak atas hati gitulah, dibiarnya dosa kecil, hati kita akan menjadi hitam. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, akhirnya sedikit pengajaran daripada hadis tadi. Yang pertama, dosa tanpa taubat adalah pemusnah kepada kebahagiaan di hari akhirat. Dosa tanpa taubat adalah pemusnah. Jadi bila kita terlanjur, beristighfarlah selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa-dosa kecil akan bertukar jadi dosa besar apabila dilakukan berterusan dan tanpa bertaubat kepada Allah. Seperti mana yang itulah kita bincangkan tadi. Yang ketiga, Allah akan mengampunkan dosa hamba-hambanya kerana Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu sifat Allah tuan-tuan. Setinggi, sebesar, sejauh mana pun dosa kita, Allah Maha Pengampun. Cuma pada kita saja nak bertaubat ataupun tidak. Yang terakhir, dosa dilakukan cara adalah satu perkara yang pasti, manakala pengampunan adalah satu yang amat diharapkan. Maksudnya bila kita buat dosa, bila kita buat salah dengan Allah, kita dosa, kita ada dosa, pasti ada. Tetapi dia kata pengampunan daripada Allah benda yang sangat kita harapkan. Benda tu ada kat kita lah. Nak dapat pengampunan Allah tu, kita kena harap sungguh-sungguh dengan cara kita bertaubat sungguh-sungguh pada Allah, supaya Allah mengampunkan kita. Sebab setiap kali kita buat dosa, dosa tu tak ada, sesaan tu memang ada untuk kita. Selagi mana Allah tak ampun, maka tetap ada sesaan ataupun hukuman itu ke atas kita. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, itulah sekadarnya yang dapat kita kongsi bersama hadis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita supaya dapat kita menjauhkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mohon maaf di atas kesilapan, kekurangan, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersamalah kita tangguhkan majlis ilmu kita pada pagi ini. Bersama kita baca surah Al-Fatihah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sampaikan pahala bacaan kita ni kepada Allahyarham tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan nenek moyang bapa kita, khususnya dan semua sahabat-sahabat yang telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Surah Al-Ladina wa idhul adha alaihim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا اللهم أعطنا اللهم اغفر لنا كل ولا اللهم إنا على ذكرك وشرك وحسن عبادتك. اللهم سيق المسلمين المجاهدين في فلسطين وانصرهم على أعدائهم. اللهم اهزم اليهود ونصارى وما بلغهم. اللهم عليك ما ظلمنا ومن عادانا ومن قالنا. اللهم ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.